Terima kasih banyak-banyak lah ya untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami sehingga ke saat ini, dan masih bersama dengan tetamu kita Kak Absah Hassan, seorang penulis lirik yang terkenal. Orang kata memang sangat hebat dalam penulisan lah, dalam bidang penulisan ni. Sebenarnya macam mana kebolehan ataupun sifat boleh menulis dengan hebat ni boleh terbentuk, Kak? Siapa pendorong utama sebenarnya? Saya ingat sebabnya saya bukan bermula dengan sebagai penulis lirik sebenarnya. Ya, saya bermula dengan menulis puisi, menulis skrip drama radio, kemudian menulis cerpen. Jadi perlahan-lahan kebolehan itu terbentuk ya. Jadi saya pun tak terfikir yang saya akan boleh buat lirik ni lah. Kalau saya tak kerja di radio mungkin saya tak dapat peluang dan saya tak cuba. Jadi kerana dah ada asas dalam bidang penulisan, dan saya pun jenis yang suka pada peribahasa, perbedalan, dan saya pun suka membaca kolom-kolom masalah, kan. Jadi benda-benda ni semua menjadi idea. Nak kata siapa yang mendorong tu secara langsung tak adalah, secara tak langsung tu ramailah suami saya, keluarga saya. Dorongan tu maksudnya diorang tidak menghalang, tidak menyulitkan. Maknanya kalau saya nak berkarya sampai pagi pun dengan lampu terbuka, suami saya masih boleh tidur lagi. Tak adalah merungut tutuplah lampu lah, nak tidur ke. Maknanya dia dah sebati ya. Dia dah faham. Kemudian saya pula jenis yang aktif kan. Saya kadang-kadang pergi berceramah sana, berceramah sini dalam bidang penulisan. Suami pun memahami, anak-anak pun memahami, dan kawan-kawan pun saya rasa macam ni lah. Macam tadi beberapa kawan kita telefon, rakan-rakan, saudara mara yang selalu secara tak langsung mereka lah yang menjadi pendorong, membakar semangat untuk terus berkarya ni. Okey Kak Cha, kita lagi bersama dengan pemanggil berikutnya ni. Hello, selamat petang. Hello. Terputus pula. 22873203 ataupun 3204 nombor yang boleh anda dialkan. Masih satu yang diterima di sini Kak Cha. Tadi dia mungkin Kak Cha dah jawab lah, tapi sekali lagi mungkin boleh Kak Cha jawab. Katanya ada pertanyaan daripada Zaid Zaili ni. Syarul nak tanya Mama Hafsah, lagu apa yang menjadi idaman agaknya sendiri? Sebenarnya setiap lagu tu ada kisah-kisahnya, ada keistimewaannya tersendiri kan. Itulah kalau nak suka. Macam saya suka sangat lagu Wanitaku nyanyian KRM. Suka sangat lagu tu, dan lagu Bicara Dalam Sepi Zurah 2. Tapi lagu tu tak popular. Saya suka sangatlah. Saya suka lagu tu sebab itu dekat dengan pengalaman, dekat dengan jiwa saya. Kalau ada lagu tu kita dengarkan, sebab lagu tu Wanitaku tu lah dedikasi saya. Bicara Dalam Sepi tu dedikasi saya kepada wanita-wanita seluruhnya lah. Begitu ya. Okey Kak Cha, agaknya bagaimana pula menceburkan diri dalam bidang perfilman sebagai penulis skrip, sebagai penerbit filem dan sebagainya. Masa-masa awal tu saya memang saya sebagai penerbit drama radio mulanya. Sebelum tu saya memang penulis skrip radio. Jadi bila ada TV saya beralih menulis ke TV. Dan kerana saya bekerja di Angkasa Puri ni, jadi saya sebagai penulis skrip pernah mengikuti penggambaran. Jadi ini semua pendedahan lah. Tapi dalam tahun 87 saya berhenti di RTM kerana saya dapat tawaran menjadi rakan kongsi di Amir Communication, sahabat saya arwah Pak Harun Hassan, dan dia beri saya keseluruhan kepercayaan untuk mengendalikan syarikat itu, dan saya diberi tugas saya yang pertama ialah terlibat dalam penerbitan filem Ali Setan. Jadi sedikit sebanyak pengalaman yang saya perolehi di RTM, TV semua tu memberi saya keyakinan lah. Kemudian bila diserahkan bulat-bulat tu, jadi saya terpaksa lah, orang katakan terpaksa berkayuh. Kerana tak ada siapa saya nak mengadu. Saya kena handle penerbitan Ali Setan ni masa tu dalam keadaan begitu begini semua ni. Alhamdulillah lah. Kan berjaya juga. Syukur. Alhamdulillah. Agaknya Kak Cahaya, kalau mereka di luar sana mungkin kalau terfikir nak mencebur adik-adik kita lah yang nak bergelar seorang penulis lirik ataupun bergiat dalam bidang seni ni kan, sebagai penulis lirik ataupun mungkin penulis skrip, agaknya bagaimanakah prospek Kak Cahaya ni dari segi materialnya, dari segi
wang tunai agak ni. Masa zaman saya dalam tahun 70-an 80-an memang saya rasa memang kita buat ni semua semata-mata kerana minat. Saya menulisnya adalah hobi dan saya memang menganggap menulis ni terapi lah. Kalau kita tengah stres, saya boleh orang berlari ke apa ke, saya menulis. Jadi tak terfikir langsung tentang imbuhan. Dulu pun memang boleh katakan hampir macam tak adalah. RM40, RM50 satu lagu. Kadang-kadang tak dapat pun kan. Tapi bukan tak ada masalah sebab bukan duit matlamat kita. Sebab kita suka. Tapi sekarang dan ketika itu memang tak usahlah nak memikirkan bidang penulisan ini sebagai satu kejayaan. Memang orang kata tak berasaplah perut nasi kan. Tapi hari ini alhamdulillah keadaan dah berubah, dunia dah berubah, masyarakat Malaysia pun dah boleh menerima bahawa menulis ini juga adalah satu pekerjaan. Dan sekarang dengan ada pengiktirafan terhadap hak cipta, dengan adanya MACP, penulis lagu tu maknanya komposer dan penulis lirik, penerbitnya juga boleh hidup. Tapi kita mesti jadi seorang penulis yang konsisten lah. Begitu. Kan katalah kalau misalnya kita hanya ada satu lagu yang meletup-letup, tahun itu jelas saya kita boleh dapat pendapatan yang lumayan. Tapi kalau kita tak terus berkarya, tahun depan dah tak adalah sebab lagu apatah lagi sekarang ni lagu yang menanjak naik sebentar saja. Dia punya jangka hayat tu tak lama macam lagu dulu-dulu kan. Macam katalah contohnya lagu Tan Sri P. Ramlee. Dah berapa puluh tahun masih lagi relevan sekarang. Bila relevannya maknanya Tan Sri walaupun tak ada, waris ni masih memungut hasil daripada penyiaran royalty tu, penggunaan lagu itu. Jadi itulah, jadi maknanya kalau kita nak membabitkan diri dalam apa-apa bidang sajalah, kita kena serius lah. Kita kena serius, kita kena fokus dan kita kena konsisten, kena terus menerus. Tak boleh tak berjaya, tak apalah. Keadaan dalam industri ni sendiri bagaimana Kak Cha? Kalau dilihat dari segi sesama, mungkin adakah persatuan ataupun adakah terbela nasib penulis-penulis lirik dan atau penulis-penulis skrip ni? Saya tak tahu tentang persatuan sebab saya tak terbabit secara langsung dengan persatuan-persatuan ni. Tapi saya terbabit secara langsung dengan badan pengurutan royalty lah. Tapi kami sebagai sebuah syarikat dan terikat dengan akta-akta, syarat-syarat penubuhan syarikat. Jadi kita tak boleh kata orang sambil lewa. Ada tanggungjawabnya. Jadi bila ada badan-badan begini, ahlinya tak payah bimbang. Maknanya setiap tahun akan menerima royalty. Kalau lagunya digunakan oleh masyarakat lah, oleh radio, tempat-tempat awam gitulah. Tapi persatuan saya tak tahu sebab pada saya persatuan dengan syarikat ni berbeza ya. Kan persatuan mungkin tak tahulah, mungkin ada yang tujuan-tujuan tertentu. Tapi macam syarikat pungutan royalty ni dia khusus saja. Tujuannya ialah untuk memungut hasil untuk diagihkan balik kepada yang berhak. Jadi tak ada politik-politik lah di situ. Alhamdulillah. Okey, 3.43 petang. Selepas ni kita akan bersama lagi dengan Kak Cha kita. Sebenarnya kita berhibur lagi dengan ini dia. Satu lagi lagu hasil nukilan daripada Kak Cha, lagu yang berjudul Suratan atau Kebetulan. Cerita di sebalik lagu ni? Ceritanya ini memang kejanan harian lah, terbabit pada semua orang lah. Kita merancang sesuatu, Tuhan merancang yang lain. Kadang-kadang yang di luar jangkaan terjadi. Yang kita harap-harap sangat, dan kita betul-betul yakin tapi tak jadi. Jadi kita kena reda lah. Kita dengarkan sama-sama semestinya hanya di Radio Malaysia Selangor FM.